tujuan utama Borussia Dortmund bukanlah memenangi Bundesliga tapi untuk menyaingi Bayern Munich. Itu adalah bahasa kasar dia. Tak kisahlah menang Bundesliga atau tak, tapi menyaingi Bayern Munich. Tapi macam mana kau nak compete dengan Bayern Munich kalau benda-benda macam ni dia tak diselesaikan? Okey. Aku baru je cakap macam mana nak menyaingi Bayern Munich kalau perkara begini tak diselesaikan. Ada lagi satu masalah yang masih belum selesai. Melibat, aku rasa Faiz dia dah tersenyum sebab aku rasa dia tahu aku nak sebut pasal pemain ni. Dua orang sepupu dia pun bermain di pentas bola sepak Eropah tapi dari negara yang bukan top 5 European League. Striker juga tu kan? Striker juga. Badan macam tu juga, tinggi, sasa. Tapi bercakap soal Erling Haaland. Awal pagi tadi selepas game lawan Freiburg, member ada bercakap soal masa depan dia. Dan aku personally aku tak suka apa yang dia cakap. Kenapa kau tak suka? Sebab dia macam mana? Kau bercakap daripada angle aku tak boleh bercakap tentang masa depan aku. Tetapi dalam masa yang sama kau memberitahu publik bahawa majikan kau ni tengah terdesak untuk mengekalkan kau. Apa tujuan dia sebenarnya? Adakah kau untuk membuka market kau sendiri? Memberi hint kepada dos pasukan yang nakkan khidmat kau? Kalau hang pendapat peribadi hang tak suka, pendapat peribadi aku sebenarnya agak suka. Aku faham. Aku faham. Sebab dalam dunia pemain bintang bola sepak yang di media train, yang diberi latihan media, yang diberitahu apa yang boleh anda cakap dan apa yang tak boleh anda cakap. Erling Haaland semalam hanyalah bersikap jujur dan dia selesa untuk menjawab soalan dengan jawapan yang sebegitu sebab salah satu sebabnya aku rasa sebab yang tanya tu pun Jean-Arc Fjordhoff. Dia punya warga negara juga. Samalah macam contoh aku ambil contoh kalau Syukur Adan main di Filipina. Kalau jurnalis Filipina tanya dia mungkin dia tak selesa kan. Tapi kalau Fina Nastrom yang tanya dia mungkin dia akan selesa dan dia akan bagi tahu semua benda. Itu adalah pandangan aku dan dia hanya bersikap jujur. Kita tahu Erling Haaland, dia pun buddy kepada Kish sebab dia memang pernah cakap dengan Kish lama juga masa tu. Kau jangan buddy terus. Dia kawan baik lah dengan Kish. Dan dia memang tak suka interview. Tapi kalau hang boleh buat dia bercakap banyak dalam satu interview, bermakna interview itu adalah satu interview yang bagus kan. Dia hanya bersikap jujur. Dia bagi tahu yang dia nak fokus terhadap bola sepak dan bukan perkara lain dan bukan aku suka tapi aku appreciate, aku bagi penghargaan terhadap perkara tersebut. Aku nak tekankan kalau kat sini kau boleh nampak impact dia 77 gol 78 gol dalam 77 games dengan 17 assists. On average that's more than 1 goal per game which is ridiculous. And untuk seorang pemain yang mempunyai statistik yang luar biasa seperti itu, aku faham yang sentiasa akan ada spekulasi tentang masa depan dia. And kalau kau ingat, since Haaland join Dortmund sampai sekarang, aku tak boleh pinpoint satu detik di mana dia jadi disrespectful towards Dortmund dalam interview. Dia sentiasa sangat respectful. Dia tak pernah layan rumor-rumor di luar sana. Yang main-main rumor ni ejen dia je. Dia sendiri tak pernah cakap apa. Dan semalam, kalau kita dengar apa yang dia cakap tu, dia kata bahawa sekarang ni dia ada tekanan daripada Dortmund sendiri. Tekanan untuk decide masa depan dia sekarang. Dan tekanan tersebut yang seolah-olah meletakkan lebih banyak pressure atas bahu dia untuk membuat keputusan, untuk berkata sebegitu malam semalam. So aku boleh faham untuk seorang pemain yang hanya nak fokus bola sepak, yang nak decide pasal masa depan dia at the end of the season, yang sedang mengharungi satu musim di mana Dortmund dah kena buang daripada Champions League, tengah kejar Bayern untuk Bundesliga title. There's so much to still achieve. Tapi tekanan daripada klub tu adalah benda yang dia tak suka. And dia hanya menyuarakan ketidaksukaan dia tu, aku rasa semalam. Pandangan peribadi aku ialah, di Eropah ramai pemain bintang. Pemain yang mungkin kita katakan sama taraf dengan Erling Haaland. Pemain yang kita panggil sebagai superstar. Banyak superstar. Tapi berapa ramai superstar yang hang boleh percaya? Ada superstar yang macam Kish cakap tadi, layan rumor, kejap lagi penyokong akan expose dia like satu foto dekat Instagram yang membabitkan rumor dia, benda-benda bodoh macam tu kan. Banyak di Eropah. Paul Pogba selalu buat benda-benda macam ni. Ada beberapa pemain lagi yang berita dia banyak di luar padang daripada di dalam padang. Sama ada kebetulan ataupun tak, itu ni kan. Tapi Erling Haaland sentiasa respect klub dia sentiasa respect penyokong Borussia Dortmund. Dan tak mungkin dia akan dapat statistik yang macam tu kalau dia tak fokus 100% terhadap bola sepak dia. Jadi memang kalau daripada perspektif Dortmund,
kalau aku sporting director Dortmund pun aku akan pressure. Sebab ini adalah permata aku ni. Aku tak nak aku lepas dia dengan harga Aset yang murah terbesar. nanti kan, aset terbesar. Dan menjadi buruan semua orang juga di Eropah sekarang ni. Kena pressure. Itu adalah perkara yang normal dalam bola sepak. Selain di sekitar Lembah Kelang, aku juga memiliki rumah di kawasan Twitter. Dan itu adalah rumah singgahan aku setiap hari kan. So aku menggunakan kesempatan di Twitter untuk membuat satu poll bercakap soal ke mana hala tuju Erling Haaland sekiranya dia membuat keputusan di masa akan datang. So mungkin korang boleh tengok dekat sini, ini adalah poll tu. Dan jelas sekali banyak daripada hasil lebih kurang 1,500 undian, tumpuan terarah lebih kurang 41% ke Real Madrid. Berbanding Manchester City, berbanding kekal di Dortmund, berbanding ke Chelsea. Susah bila buat poll di Twitter ni sebab tanya kenapa tak ada Man United, kenapa tak ada Liverpool. Kalau macam tu baik aku letak satu ruang kosong, isi tempat kosong. So letaklah nama pasukan yang kau nak dia pergi. Satu kerja pula nanti. Bila bercakap soal Real Madrid, ada orang against that idea sebab Karim Benzema doing well. Kish mungkin tak setuju sebab Karim Benzema memiliki pertalian darah yang kuat dengan dia. Walaupun Karim Benzema di Real Madrid, ada possibility untuk Erling Haaland datang? Aku rasa Florentino Perez adalah seorang manusia yang bijak. Maybe ramai di pentas bola sepak dunia tidak akan mempunyai persamaan pendapat dengan Florentino Perez tentang cara dia melihat bola sepak. Tetapi tidak boleh dinafikan bahawa dia adalah seorang manusia yang bijak. Seorang manusia yang bijak dari segi bola sepak, seorang manusia yang bijak dari segi bisnes, seorang manusia yang bijak dari segi pembinaan sebuah institusi ataupun brand. Dialah arkitek The Galacticos. Dan sekarang ni kau kena ingat, dalam tahun 2021 dalam dunia di mana semua kelab di Eropah dilanda dengan krisis pandemik yang menyebabkan mereka semua kehilangan sumber pendapatan dan mereka semua majoritinya report a major loss in revenue. Florentino Perez membantu Real Madrid mencatatkan profit of 1 million. Profit of 1 million tau. Barcelona punya loss tu 550 juta, half a billion. Madrid profit 1 million. Dan sekarang ni mereka berada dalam situasi terbaik untuk membina the next generation of Galacticos. Era Ronaldo, Luis Nazario de Lima dan Zidane tamat. Era Cristiano Ronaldo sedang ke penghujungnya. Kalau Benzema is the last one lah. Dan sekarang ni is the perfect time to start the next generation. Dalam otak aku, cuba kau bayang kalau Florentino Perez pulls off Kylian Mbappe and Erling Haaland in one transfer window. Dan bukan mustahil juga. Possible. Bukan mustahil. Bukan mustahil. Vinicius, Mbappe, Erling Haaland. Midfield ni manja mati. Sebab dah banyak sangat. Dah duit banyak belah sangat. sana ni. Mesti Bajet kena dah burst. Bajet dah burst. Tapi sebelum kau sentuh Faiz, itu adalah satu possibility. Disebabkan dalam keadaan release clause yang soon akan boleh di-trigger oleh Real Madrid ataupun mana-mana pasukan yang nak khidmat Erling Haaland. And then Mbappe ada possibility untuk mendapatkan secara percuma. So in one single transfer window, less than 100 million, kau boleh dapat dua orang ni. Istilah in terms of gaji itu tolak tepi. Itu nanti cerita. Tapi yang transfer fee ni, money on the table yang nak kena bagi dekat majikan dia. So itu aku rasa satu possibility yang tinggi. Kalau in terms of transfer fee, aku rasa 9-10 kelab di Eropah mampu untuk mendapatkan khidmat Erling Haaland dan aku rasa memang banyak pun yang nakkan khidmat dia kan. Itu adalah daripada pengiraan undi kita tadi ya. Tapi tapi secara peribadi aku aku rasakan kalau aku nak tengok Erling Haaland di Manchester City. Di Manchester City. Kenapa? Satu, sebab Manchester City sekarang ni tak ada out and out number 9. Okay. Gabriel Jesus pun dah di-repurpose sebagai seorang winger. Number 2, sekarang ni Arteta pun dah cakap macam itu yang this Manchester City team yang tengah bermain di channel sebelah tu sekarang adalah antara skuad Premier League terbaik dalam sejarah Premier League. Tahun ni kan Premier League adalah akan menyambut ulang tahun ke-30 kan. Dalam 30 tahun tu this Manchester City team adalah antara yang terbaik. Jadi Manchester City sekarang ni 5 tahun di bawah Pep. Sebelum tu 3 tahun di bawah Pellegrini. So 1 dekad lebih
lebih daripada 1 dekad dia dah buat satu penguasaan. Might as well dengan perbelanjaan yang banyak sebelum ni, dengan planning yang sangat terstruktur sebelum ni, might as well they go all the way and pull off a Sir Alex Ferguson punya kejayaan yang panjang, supaya dia diingati satu masa nanti Manchester City di bawah pengurusan Abu Dhabi Group ni dengan Shiki Begiristain, dengan Pep Guardiola dan dengan pemain-pemain dia, David Silva, Sergio Aguero, Yaya Toure, semua ni ada generasi baru yang menjadi ikon baru Manchester City. Dan secara jujurnya kalau hang tengok komposisi skuad City sekarang dengan kemasukan Erling Haaland, at least penguasaan dia di Premier League mungkin 5 ataupun 6 tahun lagi kan.